Saya bukan berhajat untuk mengemukakan wawasan baru ataupun membina tugu baru. Saya berhasrat untuk mengajak rakan-rakan, pimpinan dan rakyat untuk menyedari bahawa kita memikul amanah yang agak besar. Dan memahami madani ini ialah sekadar menginsafi bahawa tanggungjawab kita mengangkat martabat insan sebagai karamah insaniah yang tentunya berpaksi kepada keyakinan, nilai dan akhlak, tata kelola yang adil dan berkesan dalam sejarah. Dalam konteks sejarah tentunya kita faham tentang pengalaman junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks perjanjian Madinah yang dengan sendirinya membina kekuatan umat Islam dan umat manusia. Pemerkasaan ini, pemerkasaan yang muncul dari kekuatan dan semangat pribadi, membina keluarga dan masyarakat yang pada peringkat awal disebut Madinah dalam Saifah Madinah, tapi dari madani ini akan muncul kekuatan tamadun. Dalam fiqh al-mawatanah, tokoh demokrat Islam Syekh Rashid Ghanusi menyebut dan menggesa masyarakat supaya bukan sekadar membina, memperkukuh keyakinan dan kefahaman, tetapi membina suatu tradisi dan budaya yang mampu membina tamadun kehidupan manusia. Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi yang terkenal, menyatakan di antara lain, while democracy is not yet universally practiced, nor indeed uniformly accepted in the general climate of world opinion, democratic governance has now achieved the status of being taken to be generally right. Kata akar ini adalah democratic governance yang seringkali kita kesampingkan kerana hanya kita bicarakan soal demokrasi dan proses pilihan raya, mengenepikan bahawa demokrasi itu bermakna hanya sekiranya kita memartabatkan manusia, dignity of man, yang merangkul kekuatan baru, membangkitkan kesedaran baru dengan sistem dan tata kelola yang baik. Sebab itu dalam tempoh sebulan setengah yang lalu, saya tidak meninggalkan soal intipati dalam pemerintahan itu tata kelola yang baik. Negara mungkin membangun, negara mungkin runtuh, seperti Rise and Decline of the Roman Empire Gibbons, ataupun sebelumnya oleh Abdurrahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah yang menyebut kekuatan awal asabiyah yang positif itu boleh mampu membangunkan, tetapi generasi penerus dengan kekuatan yang sama, budaya yang sama, tapi luntur adilisme dan meruntuhkan tamadun. Sebab itu dalam mengungkapkan madani ini, kita menekankan tentunya pemerkasaan ekonomi, pemerkasaan budaya, tapi terasnya adalah nilai, etika atau akhlak. Aspek-aspek kemanusiaan yang diterima pakai oleh semua agama, semua aliran faham. Tetapi kadang-kadang
sebahagian daripada fahaman itu meremehkan kekuatan keyakinan atau bagi orang Islam akidah dan akhlak. Jadi bagi saya mengungkapkan Madani ini, istilahnya mungkin dianggap baru, tapi sebenarnya tidak. Mujtama' Madani itu disebut lama oleh pemikir-pemikir, tetapi kita perkenalkan dan hebahkan kerana ia menekankan soal keyakinan dan kemanusiaan. Dan bila negara itu dipacu untuk maju dan kadang-kala tercemar kerana salah laku dan rasuah, runtuh nilai, maka perlu ada kesedaran bersama di kalangan kita untuk menghidupkan semula kekuatan leluhur bangsa dari semua kaum dan agama di Malaysia ini, bahawa ada nilai-nilai murni yang harus dihidupkan dan dikembangkan semula. Sementara kita bergelut dalam bidang ekonomi dan teknologi dan digital, kita pacu pertumbuhan, kita jangan tinggalkan nilai dan kemanusiaan. Kerana meninggalkannya bermakna kita akan menerima pahaman dan mula mengalah dan permisif tanpa mengira latar belakang, kadang-kadang di kalangan agamawan, kadang-kadang di kalangan sarjana, tetapi permissiveness sudah menembusi keyakinan kita. Faham kabilah menyebabkan kita mudah kompromi dengan rasuah dan penyelewengan, penindasan. Membangunkan kota-kota besar tanpa memikirkan nasib rakyat yang terhimpit di bawahnya. Peduli tentang gedung-gedung pasaran yang baru, tapi tidak peduli tentang kedudukan taraf gerai-gerai rakyat miskin. Ini sebagai contoh-contoh di mana elemen karamah insaniah itu diremehkan dalam tata kelola pemerintahan. Jadi sebab itu pimpinan, baik persekutuan atau negeri dan daerah, penjawat awam dari peringkat tertinggi sehingga kerendahnya, dalam membincangkan soal pasca pertumbuhan, pasca normal yang disebut atau pasca COVID ini, manfaatkanlah pengalaman ini untuk belajar dari kelemahan yang lalu dan mengemukakan, bertindak sesuai dengan tuntutan baru. Saudara-saudara yang dimuliakan, saya sebut tadi bahawa pasca normal atau pasca COVID ini lebih kompleks dan kita lihat sifat-sifat seperti kontradiksi pertembungan. Kita lihat permasalahan itu berlaku dalam konteks, dalam keadaan yang rumit dan sekaligus berlaku. Kalau kita bicara soal climate change, ia melibatkan satu desakan dan tuntutan yang menyeluruh di Eropah, di Amerika, di Asia, tidak terlepas. Kita bicara soal penghijrahan rakyat, bukan saja soal di Sabah atau Lembah Kelang, tapi seluruh Asia Barat atau Timur Tengah, Eropah dan perbatasan Amerika, Meksiko. Ini yang disebutkan complexity and contradiction yang sekarang menjadi cabaran dan ujian kepada kita. Untuk dalam negara, kita lihat umpamanya
isu kesedaran atau globalisasi itu ada kaitan. Umpamanya unjuran IMF tentang pertumbuhan ekonomi global menurun. Tiap suku tahun bila dibuat kajian semula, dia akan menurun 3.2% sehingga 2.7% pada tahun 2023. Unjuran dari Bank Dunia umpamanya berikan keupayaan dunia meningkat maksimal 4%. Dan ini mengandaikan ekonomi negara juga dalam keadaan yang lebih rapuh. Kadar pengangguran walaupun umumnya sedikit menurun, tetapi menyangkut masalah belia dan wanita. Saya sebut hal-hal yang sedemikian ini untuk menunjukkan bahawa kaedah dan cara lama kita tidak dapat menyelesaikan masalah negara kita. Dan untuk terpukau dengan angka-angka juga tidak mungkin dapat membantu. Maka kita harus menamatkan salah satu ukuran kemajuan dengan pertumbuhan ekonomi saja. Ini obsession atau kegairahan menyebut angka pertumbuhan, angka pelaburan asing tanpa menekan atau angka-angka tanpa menekankan kesan dan akibat kepada manusia seluruhnya. Itu bagi saya tidak akan membantu. Kita sebut umpamanya kadar inflasi 4%, tapi inflasi makanan 7%. Kita sebut pengangguran belia dan wanita jauh lebih tinggi. Jadi sebab itu, atau kadar kemiskinan tegar yang menurun. Tapi seperti mana saya sebut, kalau meminjam pendapat Einstein, everything that can be counted does not necessarily count. Everything that counts cannot necessarily be counted. Maknanya kalau saudara itu masuk kategori, keluarga itu masuk kategori miskin tegar, saudara tidak akan terpukau dengan angka. Saudara akan bergelut dengan permasalahan hidup. Kalau saudara anak muda yang menganggur, saudara tidak akan terpukau dengan angka bahawa kadar pengangguran menurun kerana tidak ada jaminan masa depan saudara. Begitu juga kalau kita bicarakan soal inflasi terkawal. Tapi bagi orang yang hidupnya di tahap yang lebih sukar dan rendah, maka permasalahan itu, angka-angka itu tidak membantu. Sebab itu saya sebutkan tentang ekonomi manusiawi. Kerana ekonomi manusiawi itu akan tentunya menolak prinsip unbridled capitalism yang sedikit sebanyak diamalkan oleh kita dahulu, iaitu golongan maha kaya yang terpilih itu menguasai hampir dalam semua bidang di negara kita. Seolah-olah kita dengan seluruh jentera kita tidak ada keupayaan mengenal pasti syarikat baru atau kelompok baru dilatih, diangkat bersama supaya diperluaskan peluang bagi mereka menguasai. Saya masih ingat umpamanya kupasan political economics Mancur Olson bila membahaskan soal pengalaman dalam sejarah di mana raja-raja terdahulu ataupun kelompok-kelompok Lanun yang datang merompak dari desa, tentunya yang menyebabkan keperitan hidup kerana kezaliman ini menyusahkan.
Tetapi saudara juga tahu bahawa menurut Pak Mansur Olsen, tanpa keadilan sosial, tanpa ekonomi manusiawi, apa yang berlaku adalah sistem baru yang disebut kadang-kadang penswastaan. Itu rompakan itu terus menerus setiap jam. Kalau Lanun di zaman silam, dia rompak 1 tahun, sengsara beberapa bulan, mereka hidup dengan aman 9 bulan, kemudian rompakan lagi. Dalam sistem yang tidak adil atas nama penswastaan atau apa saja, jika tidak dikawal dengan kekuatan politik yang telus dengan tata kelola yang baik, akan menyebabkan rompakan itu berlaku terus menerus. Tiap minit kegunaan elektrik, tiap minit kegunaan air umpamanya akan menyebabkan rompakan kecil yang berterusan tiap minit, tiap bulan, tiap tahun. Sebab itu keputusan dasar kita itu harus menjamin sokongan kepada pemodal supaya dapat dijalankan kegiatan ekonomi itu dengan baik, tetapi jangan menyebabkan penekanan sengsara bagi rakyat di bawah. Ini bukan idea baru saya. Dalam Kebangkitan Asia atau Asia Renaissance yang saya tulis lebih suku abad yang lalu, saya menyebut di antara lain bahawa asas ekonomi manusiawi yang kita harus faham dalam konteks madani sekarang adalah falsafah pembangunan yang holistik dan menyeluruh, berpandukan keprihatinan etika dan sosial, serta berasaskan prinsip keadilan dan kebajikan, al-adl wal-ihsan. Maknanya mengurus ekonomi sedemikian dengan mengambil kira faktor apa yang pernah disebut sebagai dimensi manusiawi atau dimensi insan. Tidak ada kemanusiaan insan kalau kita memilih untuk mencemuh sesama manusia berdasarkan warna kulitnya atau daerahnya. Kerana madani itu menuntut kita punyai nilai dan etika dan memuliakan dan mengangkat martabat insan seperti yang disebut dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Saudara, untuk mendepani 2023 ini, saya percaya tema ini akan kekal relevan, akan diwacanakan sebagai satu iltizam dan pendekatan untuk menyelamatkan negara. Saya tidak mahu mengungkit pengalaman-pengalaman yang lalu. Ada kekuatannya, ada kelemahannya tentu. Mana sumbangan kekuatan yang baik, kita manfaatkan tanpa mengira dari blok mana atau parti mana atau faham mana. Tetapi semua kelemahan-kelemahan dulu mesti dihentikan. Dan kelemahan terbesar bagi saya ialah cara mengurus, menggunakan ruang untuk memperkayakan kelompok-kelompok kecil. Saya yakin sekiranya kita dapat urus tadbir dengan baik, kita dapat mendepani kemelut ekonomi mendatang ini dengan jauh lebih yakin. Semalam rakan-rakan jemaah menteri menelusuri laporan Ketua Audit Negara 2021. Sekiranya dapat diperbaiki kelemahan-kelemahan yang disebut berulang kali selama berpuluh tahun oleh Ketua Audit Negara, oleh pimpinan politik dan penjawat awam, saya yakin 5-6 bilion ringgit boleh diselamatkan. Itu dari laporan Ketua Audit Negara. Dan dari kajian projek-projek besar, dan termasuk kekuatan badan penguatkuasaan, sekiranya dijalankan dengan teliti, telus dan bertanggungjawab,
saya yakin berbilion ringgit lagi boleh diselamatkan. Lalu kalau kata dana kita ini kurang 15 bilion, pengurusan yang cekap dan baik itu boleh menyelamatkan 15 bilion tanpa projek-projek baru atau ikhtiar dan inisiatif baru. Inilah cabaran kita yang tidak mungkin dilaksanakan dengan jemaah menteri sahaja, tetapi dengan seluruh kekuatan yang ada. Sebab itu teras yang disebut dalam Madani ini tidak sama sekali boleh mengenepikan apa yang disebut sebagai tunggak mendirikan sistem atau menegakkan sistem yang lebih mampan, kerana kemampanan ekonomi itu bagi sebuah negara dengan tata kelola yang baik adalah ukuran utama untuk menjamin. Maka semua langkah-langkah yang insya-Allah akan diumumkan dalam belanjawan 24 Februari ini akan mengembalikan kita kepada beberapa asas, percepatkan kelulusan, menghentikan kaedah mendapat komisen yang bukan hak kita. Ini semua boleh menambah keyakinan dengan menegakkan sistem atau negara hukum yang tidak akan memilih bulu dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dan tidak juga menindas atau menekan individu atau puak yang tidak mendukung kita. Jadi ini yang disebut sebagai jentera kerajaan yang bertanggungjawab melaksanakan dasar-dasar berfungsi secara optimal, dan kita selesaikan isu tata kelola dengan penyelarasan dan koordinasi, tapi ia harus bermula dengan pengurusan atasan. Insya-Allah roda ekonomi kita mampu berputar semula, bahkan dengan lebih laju dan pesat lagi. Keutamaan strategik ini boleh kita cerakin seperti berikut, dan saya harap akan mendapat kerjasama sepenuhnya. Tidak boleh diterima negara yang merdeka lebih 6 abad membiarkan segelintir rakyat miskin kota atau desa atau pedalaman Sabah dan Sarawak, walaupun jumlahnya dan angka-angka ini menurun ketimbang penilaian dulu, tetapi setakat Julai 2022 dalam angka kajian yang terakhir masih ada 136,000 isi rumah dalam kategori miskin sekar. Adalah mengaibkan dan memalukan kalau kita izinkan kelompok ini bersama 308,000 isi rumah dalam kategori miskin dan pimpinan hidup dengan mewah dan terus mengutip habuan yang bukan hak mereka. Haram bagi kita, pimpinan politik atau pejabat awam, mengamalkan rasuah atau membazir dalam keadaan rakyat sebagai rakyat kita mencecah ratusan ribu dalam kehidupan yang perit. Jabatan Perangkaan Malaysia umpamanya masih mendedahkan bahawa 20% daripada kumpulan isi rumah M40 telah beralih kepada kumpulan B40. Susulan pelaksanaan PKP yang kita dapat mengerti, dan juga bencana COVID. Tetapi ini bukan alasan untuk kita membiarkan keadaan ini berterusan tanpa langkah yang lebih berani. Saya sentuh soal pendapatan, tetapi percayalah ukuran kadar kemiskinan mesti berubah. Selain daripada pendapatan,
ialah diberi ukuran kemiskinan pelbagai dimensi. Disebut multi-dimensional index untuk mengukur kemiskinan. Ini lebih adil. Rakyat umumnya dan kita dalam kategori yang lebih atas ukur pendapatan itu dari segi yang lain, ya, rumah dan kenderaan dan keselesaan hidup dan pendidikan anak-anak. Tetapi bila ukur kadar kemiskinan hanya pendapatan. Sebab itu ia harus diperluaskan, dan ini telah pun dimulakan sebelum ini, dan saya mahu perkara ini insya-Allah dilengkapkan, barulah disebutkan masyarakat itu benar-benar madani yang ada keprihatinan, ada ihsan, ada rahmah dalam menjalankan tugas mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan, yang kedua tadi membahas kemiskinan, yang kedua ialah penstrukturan semula ekonomi negara. Sebahagiannya saya telah singgung tatkala menyebut tentang kemampanan itu bukan sahaja dari angka dan gedung, tetapi keselesaan rakyat umumnya. Maka dalam menentukan dasar ekonomi kita, keutamaan itu harus dianjak daripada melihat kepada projek-projek raksasa kepada projek yang boleh membantu jumlah rakyat yang terbanyak. Keutamaan kita seperti mana saya tekankan dalam penstrukturan ekonomi ini dan pemulihan dan menjana ekonomi dalam kategori keutamaan ketiga ini termasuklah bidang ekonomi hijau dan renewable energy, soal digital yang merupakan cabaran baru, dan tentunya aspek-aspek yang kita tinggalkan dulu yang harus diangkat semula, termasuk bidang perkhidmatan, pelancongan dan industri teknologi tinggi. Tumpuan juga diberikan kepada PKS. Semua kontrak-kontrak besar negara kita berikan kepada konglomerat atasan. Harus ada pendekatan yang lebih jelas untuk memastikan bahawa golongan yang masuk dalam kategori PKS, termasuk yang Bumi Putra, itu harus diberikan peluang supaya dapat diangkat kedudukan mereka dan tidak dibolot sama ada dalam isu perolehan dan juga kontrak-kontrak besar oleh kerajaan. PKS umpamanya, peranan setakat ini di seluruh negara membentuk 97.2% daripada jumlah keseluruhan syarikat-syarikat perniagaan di Malaysia, membayar upah kepada hampir 70% tenaga kerja negara. Jadi perkembangan kemajuan PKS itu lebih bermakna daripada mendukung kelompok konglomerat yang terpilih. Saya tidak bermaksud untuk menafikan peluang mereka untuk bersama, bersaing. Tetapi dari segi dasar kerajaan, mestilah beralih sedikit, anjak sedikit daripada pendekatan yang lama, persaingan di kalangan syarikat-syarikat besar atasan. Negara kita tunggaknya masih majoriti Melayu, dengan penegasan prinsip-prinsip dalam perlembagaan tentang kedudukan Islam, agama persekutuan, bahasa Melayu dan hak kesemuan Melayu serta raja-raja Melayu. Tetapi negara ini adalah negara pelbagai kaum. Kita tidak mahu negara ini dikembangkan dengan membiarkan segolongan daripada rakyat kita, sama ada kaum minoriti
atau kaum miskin dari semua kaum, atau kawasan pendalaman, apatah lagi Sabah Sarawak, masih terus memikir mereka ini terpinggir dan tersisih. Tanggungjawab kita dalam membawa usul Madani ini itulah merangkul semua kekuatan ini. Kalau ada yang terpinggir, termasuk majoriti Melayu dan Putera miskin dan miskin tegar, tanggungjawab kita ialah berikhtiar sedaya upaya kita untuk menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Saya gunakan istilah membebaskan seperti mana fakku raqabah dalam Al-Balad. Itu membebaskan itu tidak bermakna memberikan bantuan supaya mereka akan terus bergantung kepada sumbangan kerajaan yang disebut dependency syndrome, sindrom kebergantungan, selama-lamanya akan bergantung dan mereka tidak dibebaskan. Pendekatan kita harus membebaskan mereka daripada belenggu ini supaya mereka betul-betul hirup udara merdeka di Malaysia ini. Di samping itu kita harus juga sedar bahawa ada golongan masyarakat minoriti di negara kita, sama ada China atau India, yang merasakan seolah-olah ada pendekatan untuk meminggirkan mereka atau merendahkan martabat mereka. Saya ingin beri jaminan bahawa kerajaan perpaduan tidak akan mengizinkan dasar ini berlaku. Lebih-lebih lagi itu Sabah Sarawak. Dari awal saya dah minta TPM Datuk Seri Fadilah untuk mengetuai pasukan menyelesaikan masalah yang mengguris perasaan orang Sabah dan Sarawak. Sebahagiannya betul, sebahagiannya itu sentimen yang tertanam. Saya minta beliau dan berikan ruang sepenuhnya untuk menyelesaikan semua yang tertunggak. Ada yang menasabah, ada yang tidak menasabah. Umpamanya untuk membina klinik kecil harga 10 juta ringgit, itu mesti rujuk ke ibu pejabat di Putrajaya dan dia mengambil masa terlalu panjang. Maka kita dah putuskan di antara lain semua projek, kerana Sabah Sarawak ini kategorinya itu walaupun istilahnya dia pertikai, tapi kategorinya itu wilayah. Dalam perjanjian Malaysia 63 itu semenanjung tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Itu bukan soal saya lagi. Saya hanya mewarisi satu keadaan dan perjanjian itu telah dimeterai dan disepakati oleh pimpinan besar kita. Maka tanggungjawab kita ialah melaksanakan apa yang dijanjikan. Aufu bil uqud. Mana mungkin setelah 60 tahun kita tak boleh beri dia hak untuk memutuskan dan melaksanakan projek 10 juta dengan sendiri dan mesti gunakan kekuatan persekutuan. Maka sebab itu kita dah luluskan. Itu di antara lain. Yang lainnya akan kita umumkan esok kerana kita akan mesyuarat perjanjian Malaysia 63 MA63 di Kuching, Sarawak. Dan insya-Allah sebahagian besar hal yang lain boleh kita selesaikan. Saya sengaja menekankan di peringkat akhir ini tentang keperluan menyelamatkan rakyat yang majoriti Melayu Bumi Putera dan keperluan untuk membangunkan semangat warga negara bersama dengan semua kaum. Itu sangat penting. Ya. Saya tahu sentimen kaum itu memang menarik. Ini dikatakan siege mentality, ditanam semangat kita ini under threat. Saya nak beritahu yang under threat itu bukan soal kaum. Yang under threat itu, kalau rasa cemas dan tertekan itu, ialah kerana pimpinan yang rasuah dan bongkak, bukan rakyat jelata. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat perbaiki keadaan ini dan meninggalkan ini sebagai episod dan pengalaman lama untuk catatan sejarah dan kita mulakan sejarah baru. Dari pelbagai lapangan pengalaman
Saya percaya dengan semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Saya yakin melihat kepada keupayaan pimpinan politik, pimpinan penjawat awam selama ini, saya menaruh keyakinan yang sangat tinggi bahawa Malaysia berupaya diangkat semula di persada dunia sebagai negara kukuh dan kuat. Kita tidak mahu nama Malaysia ini tercemar dengan skandal, dengan permasalahan, dengan cetusan pertelingkahan kaum atau agama. Kita mahu Malaysia ini dikenali sebagai negara madani yang mampu diangkat martabat rakyat dan negaranya. Salah satu negara yang harum dikenali dan dihormati sebagai negara makmur, negara adil, negara yang menolak sebarang bentuk kezaliman terhadap individu atau kaum. Kita mahu negara ini dikenali dengan semangat baru, semangat rakyat yang faham erti kebebasan dan kemerdekaan, semangat rakyat yang bermaruah. Kita telah menunjukkan keupayaan itu, dan saya percaya barisan pimpinan, penjawat awam, sektor swasta faham bahawa bila sebut keselesaan hidup, kebahagiaan, kejayaan, ini keselesaan untuk semua, bukan keselesaan untuk satu dua kelompok terpilih. Jadi saudara, saya mohon kerjasama kita untuk meletakkan satu asas dan budaya baru, meninggalkan yang lampau dan cuba memartabatkan nilai hidup yang lebih bermakna. Saya tegaskan semula, buka pintu hati kita. Selamatlah negara kita. Negara kita ini pernah menunjukkan potensi yang baik, pernah tercorot. Maka berilah kesempatan untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus, supaya harapan ini boleh dibina dengan kekuatan yang dimulai sekarang. Dan saya menaruh keyakinan dengan rakan-rakan saya, bukan saja dalam Jemaah Menteri tapi dalam politik umumnya. Dan kita akan lihat umpamanya perjalanan parlimen akan datang, saya harap lebih siuman, lebih tenang, lebih manusiawi daripada yang kita saksikan dulunya. Bila kita sebut lebih manusiawi, kalau tidak manusiawi, lawannya itu jelek. Jadi sebab itu saya percaya kita boleh lakukan. Ada orang mengandaikan bahawa kalau begitu, bolehkah kita tutup semua pekung penyelewengan dan rasuah? Itu bukan urusan saya. Kita percaya kepada peranan badan penguasaan dan badan kehakiman, tetapi kita harus juga tahu bahawa harta-harta yang diambil cara yang tidak sah, kalau pandangan saya, harus dipulangkan kepada negara dan rakyat. Soal penyiksaan pribadi, banyak sudah kita maafkan. Tetapi negara ini sudah mesti diselamatkan.
negara ini mesti diangkat semula martabatnya. Kita mahu Malaysia harum semula sebagai negara adil, ada martabatnya, yang adil kepada rakyatnya. Rakyatnya dari semua kaum dan semua agama dan semua pelosok kampung dan pedalaman. Sebab itu dalam beberapa isu diangkat, termasuk MA 63, dan hari ini saya ke Sarawak selepas ini, saya nak berikan mesej yang sama. Kalau ada kegelisahan yang berasas, tanggungjawab kita untuk selesaikan sama. Sebab kita lihat rakyat ini punyai peranan yang sama dan tidak boleh diabaikan hak mereka. Saya pernah menyatakan kepada rakan-rakan, saya rasa bingung mengapa hal-hal kecil ini tidak boleh dibereskan. Mengapa tidak ada semangat setia kawan, keyakinan untuk membantu meredakan tekanan ini. Jawapan mereka, kita perlukan pengarahan yang jelas dan dasar yang jelas, ketelusan, pertanggungjawaban, democratic accountability, democratic governance. Maka saya jawab, ini jawapan saya. Ya, kita akan bersama betulkan ketimpangan yang lalu dan kita akan tegakkan democratic governance di negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.